Ni kadang-kadang bila masuk bulan Syaban, bila masuk bulan Rejab, ada orang bagi zikir-zikir khas sempena bulan Rejab, diijazahkan oleh ulama fulan bin fulan. Kita kata daripada mana dia ambil? Kemudian manhaj ataupun metodologi orang jahiliyah juga, mereka membesarkan jin dan syaitan. Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, kana rijalun minal ins ya'udhuna birijalin minal jin. Dalam surah jin, Allah Ta'ala kata ada satu kumpulan di kalangan manusia ini berlindung dengan satu kumpulan daripada kalangan jin. Tak tahulah, dulu saya masih kecil-kecil ada orang ajar, kalau nak kencing dalam hutan kena minta izin kat jin. Ustaz-ustaz mungkin ada kot zaman tu kan, mungkin dia tak tahulah, diajar lah kot, kalau nak kencing dekat dalam hutan kena minta tok nenek cucu nak tumpang kencing. Ini amalan jahiliyah, berlindung dengan jin, minta perlindungan dengan jin. Sedangkan kita disuruh untuk minta perlindungan daripada dengan Allah daripada gangguan makhluk halus ni. Baik. Yang keempat, membesarkan bomoh dan tukang tilik. Nabi SAW menyebut dalam hadis riwayat Al-Hakim, disahihkan oleh Al-Hakim dan dipersetujui oleh Al-Imam Al-Zahabi. Nabi kata, man ata arrafan aw kahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Sesiapa yang mendatangi arraf, yang mendatangi tukang tilik, au kahin ataupun bomoh, kemudian lepas dia jumpa tu dia pergi tanya tok bomoh tu, dia ramal masa depan, dia tanya tentang benda-benda ghaib, dan dia kata betul kat tok bomoh tu, maka dia telah kufur dengan apa yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berapa ramai di antara kita yang kadang-kadang percaya dengan benda ni? Tukang tilik ni tanya bomoh, dompet hilang, pergi tanya bomoh, cuba tengok kat mana dompet saya. Benda gaib pergi tanya dekat manusia. Nabi SAW kata telah kufur dengan apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Tuan-tuan, benda yang saya cerita ni, ini semua adalah kebodohan, memandulkan akal yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. Maka sebab itu bila Islam datang, dia suruh kita gunakan akal. Dulu kita percaya dengan zodiak. Saya lah, bila beli majalah tengok zodiak, kita lahir bulan apa? Apa ni zodiak apa? Dia yang lahir ni lah, Sagittarius kan, lahir bulan berapa? Macam saya lahir bulan 6, saya Cancer. Ada orang yang Pisces, macam-macam lah. Bulan apa dia lahir, lepas tu ada majalah dia tulis sifat-sifat orang yang lahir bulan tu, dia bagi tahu sifat-sifat yang baik. Benda ni saya tak tahu masih ada ke tidak, tapi saya rasa dah tak ada. Tapi dulu benda ni jadi mainan, dalam majalah-majalah ditulis, dan benda ni adalah sebahagian daripada amalan jahiliyah. Kerana telik bintang, tengok lahir bulan berapa, ramalan sifat manusia berdasarkan tarikh lahir, kan tak betul tu. Tapi ada di kalangan kita yang percaya, sebab kita yang baca sifat kita sendiri, dan sifat tu pula baik-baik belaka. Jadi kita pun perasan macam tengok depan cermin, handsome aku ni. Maka saya bila baca bulan 6, anda adalah seorang yang romantik, maka kita pun senyum, betul. Dah tanya diri sendiri, memanglah semua betul. Cuba kita buat survey kan, dalam apa, dalam lokap, tengok berapa ramai orang lahir bulan 6. Ada juga. Kenapa sifat dia tak sama macam sifat kita?
sedangkan dia lahir bulan yang sama. Islam suruh kita berfikir, Islam suruh kita menjadi cerdik dan pandai. Tapi bila kita percaya kepada bomoh, kita percaya pada tukang telik, kita akan jadi masalah. Kan? Serupa juga dia bila mana, ini saya nak sebut sikit lah. Kadang-kadang kita silap faham. Al-Imam Az-Zuhri memang ada sebut. Dia kata Az-Zuhri ni ulama hadis besar yang digelar sebagai Al-Hafiz Al-Jalil, tabi'in yang besar. Dia ada sebut, dia kata saya ni hafal kuat sebab saya suka makan kismis. Saya dapati bila saya makan kismis, ingatan saya kuat sikit. Jadi orang Melayu ni, dia dengar yang tu, dia beli kismis 5 lori, dia makan kismis, tapi dia tak buat macam Az-Zuhri buat. Yang mana Az-Zuhri lepas makan kismis, dia pergi baca. Kita lepas makan kismis, kita pergi tengok melodi, nak pandai macam mana? Yang tu masalah tu. Kita tak ikut sunnatullah, kita tak buat apa yang Tuhan suruh. Jadi menggalakkan pembodohan berlaku dalam masyarakat adalah percaya kepada bomoh. Tanya tukang telik, saya ni ada can ke jadi kaya? Dia kata saya tengok-tengok macam ada can. Kalau tukang telik tu boleh telik dengan betul, pasal apa dia tak telik nasib dia sendiri? Patut tukang telik ni jadi jutawan sebab boleh telik. Patut tukang telik ni dia telik lah apa benda yang boleh menjadikan dia berjaya jutawan, bilion. Kalau betul dia cerdik, dia boleh telik. Tapi masalahnya kadang-kadang tukang telik ni taklah kaya mana pun, tapi orang tetap percaya kat dia. Maka Nabi tak benarkan benda ni. Kemudian yang kelima, mereka taklid buta kepada tokoh, dan mereka taklid juga kepada ulama yang jahat. Kata Allah di dalam Al-Quran, yauma tuqallabu wujuhuhum finnar yaqulu ya laitana ata'na Allah wa ata'na ar-rasula wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa adalluna as-sabila. Pada hari itu akan dipusingkan wajah mereka di dalam neraka, dan mereka mengatakan ya laitana ata'na Allah wa ata'na ar-rasula. Mereka mengatakan ketika mana mereka dah dicampak dalam neraka, mereka kata ya laitana, alangkah baiknya kalau kami ni mentaati Allah dan mentaati Rasul. Wa qalu, dan mereka mengatakan pula rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana. Wahai Tuhan kami, dulu kami banyak taat kepada ketua-ketua kami, kami banyak taat kepada pembesar-pembesar kami, termasuk ulama-ulama jahat di kalangan kami. Fa adalluna sabila, mereka telah menyesatkan kami daripada jalan yang benar. Tuan-tuan, bukan tak ada ulama jahat dalam dunia ni, ramai. Yang suruh Imam Ahmad bin Hanbal dipukul pun ulama juga. Yang menjadi Mu'tazilah tu pun ulama juga. Yang menjadi Qadariyah, Jabariyah, ahli-ahli bid'ah yang terkeluar daripada ahli sunnah pun ulama juga. Maka sebab itu kita katakan title ulama bukan sekadar, bukan semata-mata membolehkan kita untuk reka sesuatu yang tidak ada dalam syarak. Maka alasan takkan dia tipu kot, dia ulama tu. Tuan-tuan, kadang-kadang dalam masyarakat Melayu ni bukan susah nak dapat title ulama tu. Hilangkan diri 2-3 tahun, muncul semula dengan serban besar, orang panggil ulama tu. Pakai jubah tebal sikit, pakai serban tutup telinga sikit, orang panggil ulama tu. Sedangkan kita tak tahu apa sumbangan kesarjanaan dia dalam Islam pun kita tak tahu. Berapa kitab yang ditulis pun tak tahu. Orang dakwa dia hafal hadis 300,000 dengan sanad, tapi bila baca hadis kita tengok yang palsu pun ada dia baca. Kita pun confuse, hang hafal 300,000 ni Sahih Bukhari ke Maudu'at Ibn al-Jauzi?
Takut yang dia hafal tu kitab hadis palsu. Maka ulama yang dikatakan ulama ar-rabbani, Nabi kata al-ulama warasatul anbiya, ulama yang menjadi pewaris para anbiya. Ulama yang menjadi pewaris para anbiya itu apabila dia mewariskan sesuatu daripada Nabi dan dia menyampaikan daripada umat apa yang dia warisi, apa yang Nabi tinggalkan pada dia, dia wariskan kepada umat, dia tak ubah. Baru dikatakan ulama yang rabbani, ulama yang sebenar-benar ulama, ulama yang diminta oleh malaikat dan semua makhluk yang berada di bumi untuk diampunkan dosa dia. Ini baru ulama sungguh. Tapi kalau ulama yang ada ilmu tetapi dia ajar benda yang Nabi tak wariskan pada dia, dia bukan ulama pewaris Nabi, dia buat dia punya sendiri. Ni kadang-kadang bila masuk bulan Syaban, bila masuk bulan Rejab, ada orang bagi zikir-zikir khas sempena bulan Rejab, diijazahkan oleh ulama fulan bin fulan. Kita kata daripada mana dia ambil? Daripada dia sendiri, dia yang reka. Ini bukan warisan Nabi. Warisan adalah satu benda yang Nabi tinggal pada kita. Kalau dia buat satu benda, dia kata ini dia punya, ambil zikir bulan Rejab, tolong amal 100,000 kali. Kita tanya mana sumber? Tak ada, syekh saya yang reka. Yang ni bukan waris Nabi, kerana dia tak ambil daripada Nabi. Warisan Nabi ialah sesuatu yang Nabi tinggalkan untuk kita sampaikan kepada umat. Baru nama sifat ahli sunnah, iaitu berada di atas sunnah, mewariskan perkara yang sunnah. Baik.